بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Haji Ramli, Pengerusi, Tuan Haji Kushairi, seluruh ahli Jakarta Surau, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berhimpun pada pagi ini di awal bulan Safar. Hari ini 6 ke 5 bulan Safar. Maknanya dah masuk bulan kedua tahun baru Hijriah atau 4 Hijriah. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan istiqamah untuk terus mengimarahkan rumah Allah selagi tubuh kita sihat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita tengok beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'ainin bakiyatun يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله تعالى، وعين غضت عن محارم الله تعالى، وعين سهرت في سبيل الله تعالى. رواه البيهقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 mata. Pertama, mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah. Ainun bakat min khasyatillah, menangis kerana takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun ghaddat an maharimillah, mata yang telah menutupkan dirinya dari melihat benda yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ainun saharat fi sabilillah ta'ala, mata yang telah berjaga-jaga malam kerana bekerja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan jelas bahawa semua mata manusia waktu di dunia, jika digunakan untuk benda yang salah, akan menerima hukuman daripada Allah di akhirat kelak, kecuali 3 mata tersebut. Jadi semua mata, tanpa mengira orang biasa ke, orang berkedudukan ke, semua akan dihukum oleh Allah atas dosa dan keakibat daripada matanya tersebut, kecuali 3 mata tadi. Kita tengok pertama, satu mata yang selalu menangis kerana merasa gerun dan takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata yang menangis kerana fikirkan dosanya yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang begini adalah orang yang insaf dirinya kerana dosanya yang ada dan berusaha untuk meningkatkan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah lagi di akhir usia kita kan, bila kita muhasabah balik, sudah pasti banyak benda yang kita belum selesai mengamalkan dalam kehidupan kita yang sepatutnya laksanakan sebagai seorang Muslim. Jadi menangis kita itu tujuannya ialah untuk memohon keampunan kepada Allah, ringankan
diri kita akhirat kelak. Dan bila kita tutup mata dalam keadaan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah jiwa yang tenang, jiwa yang hatinya tenang, jiwa yang elok hatinya adalah jiwa yang Nabi sebut hadis lain, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, at-taibu habibur rahman, riwayat Bukhari. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti hidupnya tanpa berbuat dosa sama sekali, bahkan dia menjadi habibur rahman, kekasih Allah. Jadi proses untuk sampai ke menangis itu mungkin perlu taubat dari dosa yang kita ada. Kalau itu dosa yang besar yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil boleh terampun dengan kita melaksanakan amal-amal sunat. Macam kita lepas ambil wuduk kan, kita baca doa dan sebagainya, itu boleh mengampunkan dosa-dosa kecil. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ayat 222. Allah mengasihi hambanya yang banyak bertaubat dari dosanya, dan dia amat kasih kepada orang-orang yang membersihkan dirinya dari kesalahan dan dosa. Jadi pertama, kita muhasabah balik. Saya sendirilah, pernah tak keluar air mata kerana fikir hidup kita lepas mati, fikir muhasabah balik amal kita waktu di atas dunia, menangis kerana fikirkan diri kita apa jadi. Jadi proses itu menyebabkan kita akan cepat-cepat untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak fikir ke situ, itu dikatakan hidup ini panjang angan-angan. Bila panjang angan-angan, proses nak taubat itu lambat jadi. Nak istighfar pun jadi lambat. Nak sampai menangis kerana dosa itu pun jadi susah. Kenapa? Rasa panjang lagi, rasa banyak lagi benda yang kita belum selesai nak buat dalam konteks dunia. Sedangkan kita akan balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita minta pada Allah agar dosa kita tidak ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Jadi proses ini boleh berlaku, mungkin kita pilih waktu-waktu yang sesuai untuk kita muhasabah, untuk doa. Dan yang paling mustajab tak lain tak bukan adalah waktu sebelum subuh di akhir malam. Itu yang paling terbaik. Sebab apa? Orang lain tidur semua, kita mengadu kepada Allah, kita bangun, kita sebut dosa kita sebut kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa kita. Kalau tak ada waktu itu pun, paling tidak selepas setiap kali solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya, artinya pilih masa yang sesuai, pilih tempat sesuai untuk kita minta ampun kepada Allah dalam doa kita, agar akhirnya kita boleh menangis kalau fikirkan dosa yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Mana mata ini, mata yang tak akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak kerana menangis fikirkan amalnya di akhirat kelak. Itu. Yang kedua, mata yang tak diazab oleh Allah, mata yang menjauhkan diri dari memandang benda-benda yang diharamkan oleh Allah terhadapnya. Jadi nikmat mata kita guna untuk tengok benda-benda yang bukan bersifat maksiat. Kalau tertengok benda-benda yang bersifat maksiat, kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ni nikmat yang paling besar yang Allah anugerah pada kita kan. Jadi nikmat itu kita guna untuk benda yang baik. Saya ingat arwah abang saya lah, dia kencing manis. Abang yang kedua lah, kencing manis. 2 tahun sebelum meninggal, mata tak nampak. Mata tak nampak lah. Kesan kencing manis kan. Masa saya kat Jeddah itu, dia pesan, dia minta beli Quran besar lah, nak baca dah. Dia cuba tapi tak nampak. Maknanya nikmat yang kita ada itu kita selalu buat tapi tak boleh buat kerana mata.
kan. Tapi dia mengajar jugalah. Dia bawa anak dia balik Jordan tu. Anak baca hadis, dia hurai. Mungkin sebab dia banyak ingat lah kan. Dia boleh cerita lah. Kalau saya tak mampu kan, tak kena tengok buku kan. Artinya, dia usaha juga untuk buat benda itu. Lepas itu menjadi amalannya kan. Maknanya, nikmat mata itu benda yang paling besar. Bila Allah tarik, baru terasa. Betapa kita guna nikmat mata untuk benda-benda, antaranya, baca Quran, baca buku, tengok benda baik. Jadi kalau guna untuk benda maksiat, itu merugikan kita dalam hidup kita. Jadi itu menunjukkan bahawa, sebab itulah dalam Islam benda yang paling baik tengok benda-benda yang bersifat natural, yang menyeronokkan mata, seperti keindahan alam semula jadi. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk kan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Maknanya Allah hiaskan langit ini dengan bintang-bintang yang cukup cantik, yang cukup indah. Sampai ada bidang astrofoto kan, cara ambil gambar benda kat langit. Artinya benda macam ni kita tengok seronok. Langit cantik lagi, ada bintang bergemerlapar lagi kan, orang tengok kan. Jadi mata kita pun seronok. Jadi benda-benda itu benda yang boleh mengingatkan besarnya keagungan dan kebesaran Allah. Ada satu tempat di Australia, Australia, namanya Warrnambool rasanya. Kalau Google tempat tengok bintang tercantik di Australia, mana orang sanggup pergi, kena soswil, sanggup pergi tengok malam-malam hari, nak tengok bintang, nak tengok keindahan langit. Jadi mata ini kita guna untuk benda baik. Tempat lain mungkin tak secantik situ, mungkin sana pada pasir, malam dia gelap, tak ada pencemaran cahaya, jadi tengok tu dalam keadaan yang seronok. Jadi itulah benda-benda yang kita nikmat mata, kita tengok benda yang baik, kita menangis kerana hebatnya kebesaran Allah, besarnya kebesaran Allah, cantiknya alam Allah buat ini. Tengok pokok, tengok apa. Jadi itu kita digalakkan untuk kita mengembara, untuk kita melihat, untuk merasakan kebesaran, kehebatan Allah atas nikmat mata yang Allah gunakan kepada kita. Sebab itulah orang melukis tak? Orang lukis tulisan cantik, sawah padi tak? Lukis Indonesia tak? Yang jual kan? Kita tengok pun cantik tak? Bukit Bukau. Jadi itu semua mata kita sedap tengok. Ya, sebab itulah Nabi kata, jangan guna mata untuk benda-benda yang menyebabkan maksiat. Jadi menangis kita ini dapat tengok kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat anugerah mata Allah beri kepada kita. Jadi jaga nikmat ini dengan sebaik mungkin. Guna nikmat ini selagi Allah bagi untuk benda yang bermanfaat, bukan benda yang maksiat. Sebab itu kalau tengok benda maksiat, tertengok, Allah maafkan kan. Kalau tengok dengan syahwat, dengan keinginan, itu yang berdosa. Jadi cepat-cepat kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mata yang baik, mata yang berjaga malam, kerana menjaga dan membela hukum Allah. Ini dalam kategori ini kita boleh masukkan pekerja yang kerja malam tu. Yang berjaga malam nak jaga masalah orang lain. Tak tidur malam, dia tidur siang kan. Contoh mungkin pengawal keselamatan yang celik mata dah, nak jaga rumah kita, nak jaga kawasan kita, nak jaga kilang kita. Itu mereka yang bercekang mata untuk kebaikan orang lain.
polis ke, askar ke, kan, bomber ke, pekerja hospital, doktor ke, nurse ke, yang kerjanya tak tidur malam kerana masalah orang lain. Ini termasuk golongan yang ketiga. Maknanya orang semua tidur, kita buat kerja, cari rezeki yang halal untuk bantu keluarga. Termasuklah driver, bas ke apa, untuk orang lain kan. Artinya apa yang dia buat itu untuk bantu orang lain. Kerja itu diberi ganjar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab malam untuk kita berehat. Dia terpaksa bekerja demi kebaikan orang lain. Ini golongan yang ketiga. Jadi sebab itulah orang seperti ini beri ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini ulama sebenarnya pantai amal ini dalam satu kenyataan yang panjang disebutkan. Saya baca makna lah. Al-Abid Abdullah bin Muhammad mengatakan, sesiapa yang sedia meninggalkan pandangan mata yang melebihi had yang dibolehkan, nescaya ditaufikkan mendapat kehidupan yang tenang dan khusyuk. Maksudnya meninggal benda tak elok, hati menjadi lebih khusyuk guna mata itu. Sesiapa yang meninggalkan sifat takabur, nescaya dia ditaufikkan mampu bersifat tawaduk. Tinggal sifat takabur, dapat sifat tawaduk. Sesiapa yang suka meninggalkan cakap yang lebih-lebih, nescaya dia ditaufikkan lidahnya bercakap benda yang berhikmah. Baik. Sesiapa yang bersedia meninggalkan makan yang lebih dan banyak, nescaya dia ditaufikkan merasa manisnya beribadat kepada Allah. Betul lah kan? Makan banyak pernah, ibadat pun nak. Jadi makan tu sederhana. Sesiapa yang meninggalkan suka sifat bergurau senda, nescaya dia ditaufikkan mendapat muka yang bercahaya, bukan gelak yang keterlaluan. Sesiapa yang meninggal ketawa, nescaya dia ditaufikkan mendapat kehebatan. Sesiapa yang tidak tamak hak orang lain, nescaya dia akan banyak memiliki sahabat. Sesiapa tidak suka mencari aib orang lain, nescaya dia akan diberikan suka membaiki aibnya dirinya sendiri. Sesiapa yang tidak suka menyalahkan Allah, dia akan dipersekatinya dari sifat syak dan syirik. Yang nombor satu tadi, siapa yang matanya digunakan untuk benda yang dibolehkan melebihi had. Tadilah patut malam tidur 8 jam, 6 jam, dia tak tidur, maka dia dapat hidup yang tenang dan khusyuk, kan? Macam orang jalan nasi lemak lah, kan? Nak berniaga pukul 7, pukul 3 bangun dah. Bangun, kan? Buat macam-macam dah. Nak cari rezeki, pukul 7 start bawa kereta. Belum ada tahu lagi rezeki dia tak ada. Awal campak dalam pembeli tu rasa nak beli kedai kita, gerai kita. Jadi malam dia bangun kan? Untuk buat persiapan. Arti itu orang yang dianggap guna mata dia untuk kebaikan orang lain. Jadi orang ini lebih mata sebab tak tidur, celik je. Orang itu ada sifat ketenangan dan khusyuk dalam hatinya demi untuk baik pada orang lain. Betullah. Walaupun kerja malam dia tak ada terusan, nanti dia efek pada fizikal kita. Sebab malam itu memang untuk tidur. Driver bas pun mungkin ada giliran dia, kan? Ada malam kerja, ada off, kan? Kalau tak malam boleh kurus, kan? Sebab siang tidur siang sebanyak mana pun tak akan sama dengan nikmat tidur malam, kan? Itu Allah bagi dah. Malam untuk kita berehat, siang untuk kita bergerak. Tapi orang macam ni terpaksa bekerja demi untuk orang lain. Jadi ini juga termasuk dalam kelompok-kelompok orang yang matanya baik insya-Allah di akhirat kelak. Jadi benda ini benda yang patut kita fikirkan. Maknanya 3 perkara tadi. Satu, menangis kerana fikirkan dosanya, takutnya kepada Allah. Yang kedua, menangis atau matanya digunakan untuk tak tengok benda-benda maksiat. Yang ketiga, matanya bercekang malam harinya demi untuk masalah orang lain. Itu 3 jenis mata yang Nabi sebut. Orang ini matanya tak akan diazab di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyimpul kepada kita bahawa mata di akhirat, mata digunakan untuk taat kepada perintah Allah. Mana mata yang kita guna untuk taat kepada Allah pasti tak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu yang paling penting. Satu. Hadis yang kedua kita pagi ni. Daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qarazi rahimahullah, secara mursal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan dengan seseorang, faqahahu fid din. Nescaya diberikan kefahamannya dalam agama. Satu. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, dizuhudkan pada dunia. Yang ketiga, wabassarahu ayubahu, diberi penglihatan akan keaibannya. Hadis riwayat al-Imam Al-Baihaqi. Nabi ajar pada kita 3 perkara. Tadi 3 mata yang Allah Ta'ala. Yang kedua ini, kalau Allah nak kita jadi baik, Allah tunjuk 3 perkara. Nombor 1, faqahahu fid din. Fiqh tentang agama. Apa makna fiqh? Fiqh ni, al-fiqhu dari segi bahasa maknanya ialah al-fahmu, kefahaman. Fiqh tu dari segi bahasa mana? Faham. Dari segi istilahnya, fiqh ialah hukum syarak lah. Hukum syarak kan, solat mah itu fiqh. Jadi dari segi maknanya, faqahu, Allah bagi kita faham tentang agama. Jadi jalan Allah nak lorong kita jadi baik, nombor 1, Allah lorong kita untuk tahu agama. Nak tahu agama, kena belajar, kena mendengar kan, kena pergi kelas mungkin kan, kena dengar cerita orang lain. Jadi bila faham agama, akan terdetik pada hati kita usaha untuk buat amal baik. Jadi peringkat pertama nak jadi amalan, faham dulu. Baik, agama ini dibuat atas asas ilmu. Jangan buat atas asas ikut-ikut selama-lamanya. Mungkin mula-mula ikut lah, ikut kan. Tapi kena naik taraf. Kita belajar buat itu ada hujah, ada sumbernya, supaya yang kita buat itu yakin memang betul dari segi amalannya. Jadi nak jadi baik, nombor 1 prosesnya faham agama. Nak faham agama mesti ada ilmu. Nak ada ilmu mesti belajar. Jadi sebab itulah dalam Islam belajarnya minal mahdi ilal lahdi, dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Lama tempoh kita belajar kan. Sepanjang hayat prosesnya belajar. Barulah ada kekuatan untuk buat agama. Masa rombongan surau melawat Kelantan 2 minggu lepas, kami pergi 2 pondok lah. Satu pondok Sungai Durian, yang kedua pondok Pasir Tumbuh. Di pondok Pasir Tumbuh ini betul-betul tradisional lah belajarnya, dari kulit ke kulit kitabnya. Nak masuk pondok Pasir Tumbuh sepanjang masa, tak ada tempoh bila dah. Nombor 2 pula, nombor 3 pula, yurannya hanya RM120 setahun, RM10 sebulan. Tak jumpa lagi. Sejak RM10 sebulan, RM120 setahun kan? Umurnya tak ada had. Asal nak belajar je boleh masuk pondok. Cuma nak pergi pondok itu kena cari rumah dulu. Cari rumah lah, rumah pakat tuan tanah, pondok mana duduk, bayar tuan tanah tu duduk situ, makan sendirilah. Jadi adalah sana orang pencet-pencet ramai. Yang ramai dia kata orang Selangor dengan orang Johor yang ramai. Orang tua lah, orang tua kan, pelajar je, orang tua. Maknanya ada yang tekad tak nak balik dah, yang tak ada masalah apa lah, nak duduk situ je. Sebab apa? Dapat 2 perkara. 1, dapat belajar.
Yang kedua, dapat solat jemaah dan cari ilmu. Belajar dan solat jemaah. Istiqamah. Masa kita pergi tu pukul 3 sampai bagi taklimat semua. Masa nak balik tu azan asar. Saya tengoklah orang berduyun pergi masjid. Daripada pondok keluar orang tua, orang muda. Lepas tu dia qamat lambat sikit. Lepas tu dia lewat sikit qamat tu untuk bagi ruang orang pondok tu masuk ke masjid supaya sempat solat sunat, sempat duduk kan. Maknanya ada yang niat nak mati situ dah. Lepas tu dua pondok ini ada kubur. Pondok Sungai Durian pada kubur, pondok Pasir pada kubur. Jadi ada yang mati tu. Anak dia pergi melawat dia di pondok lah. Sekali-kali balik rumah kan. Tapi pondok yang duduk tu dia kena niat wakaf lah. Lepas dia mati, orang lain duduk pula. Lepas dia mati, orang lain duduk pula kan. Kalau pondok Sungai Durian, dia tak buka lagi untuk yang baru ni. Wakaf satu pondok tu, satu pondok yang ada bilik satu tengok 30,000 lah. Dia buat 4 rumah macam rumah kluster. 4 buah rumah, 3 buah. 4 satu bangunan, 4 kerak tu kan. 4 pun jadi bilik air semua. Artinya tamu makcik-makcik duduk ngaji Quran, duduk belajar. Cuma di Sondurian tu ramai perempuan lah kan. Dia kata orang lelaki susah sikit. Doktor Besar kata orang lelaki ni susah sikit ya. Kita orang lelaki nak ngeteh, ni isap okok tak. Payah lah kan. Bila masuk pondok tu tak boleh isap okok, payah lah. Orang perempuan tu lekat sikit, boleh duduk kan, lama sikit. Jadi maknanya kalau pergi suami isteri tu lain lah. Kalau seorang-seorang, kalau orang lelaki yang bujang-bujang yang meninggal isteri, agak sukar sikit lah. Kecuali kena tahan ya kan. Kan. Artinya nak ceritanya keinginan untuk belajar itu masih banyak peluang yang kita boleh gunakan. Hari ini lagi lah dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, peluang untuk belajar secara online itu lebih mudah. Artinya nombor satu ni mesti ada usaha untuk mencari ilmu. Mesti ada usaha untuk faham agama. InsyaAllah kalau usaha itu ada, akan ada perubahan diri kita menjadi lebih baik. Dengan syarat kita niat belajar ikhlas kerana Allah. InsyaAllah makin banyak ilmu, makin ada kekuatan untuk kita buat amalan kita. Jadi masa pergi Pondok Sungai Durian, Dr. Basit ajar kita baca doa lah. Kita cadar nak dengar kuliah subuh dia. Tapi bab tolak lewat pukul 11.30 malam baru tolak. Subuh selepas Gua Musang lah, di Palu. Sampai pondok dia pukul 8. Setiap pagi di kuliah subuh dia. Kuliah tafsir lah. Niat kitanya nak mandi Pondok Sungai Durian, nak sembahyang subuh situ, dan nak dengar kuliah subuh. Jadi terlewat. Tapi dia tunggu jugalah. Sampai pukul 8 sampai tu dia tunggu sampai. Jadi masa taklimat tu dia kata tak boleh sarapan pagi ni, syarat kena hafal doa ni dulu. Kalau tak hafal doa ni, tak jangan makan pagi ni. Dia selonggok je kan. Doa dia ajarnya, itu sama kita buat lah. Lepas subuh patut kita baca lah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilman nafi'a, ilmu bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik-baik, elok-elok, yang halal. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang Allah terima. Kita bacalah. Dia kata baca selalu pagi-pagi lepas subuh ke Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kedua dia minta kita lalu amal zikir yang paling hebat, iaitu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nanti itu amal selalu. Maknanya tercapailah hasrat orang mungan. Maknanya walaupun tak boleh belajar sepenuhnya, setidaknya ada sedikit yang kita bawa balik dari segi amalan. Jadi bila kita dengar begitu, kalau selalu dengar, akhir akan jadi kesan pada kita untuk menambah amalan kita. Itu nombor satu. Jadi Nabi kata syarat nombor satu nak jadi baik, orang yang faham agama. Nombor dua, wazahadahu fid dunya.
zuhud terhadap dia. Apa makna zuhud? Zuhud artinya hidupnya matlamat akhirat. Dalam dia mencari dunia. Dunia di tangan, bukan masuk dalam hati. Zuhud. Bukan makna zuhud dengan arti kata baju koyak pakai, kan? Betapa lama-lama, kan? Okey, itu makna salah faham lah, kan? Makna selekeh kita, kan? Makna itu salah faham. Zuhudnya matlamatnya akhirat, dunia diambil dengan matlamat untuk balik ke akhirat. Jadi dunia tak meresap dalam hati. Masalah kita ini, bila meresap dalam hati, itu jadi benda yang paling tamak dua perkara. Satu, tamak cari dunia. Yang kedua, tamak cari ilmu. Jadi bila tamak dunia, takut dunia masuk dalam hati, akhirnya kita tak pernah rasa cukup dengan apa yang kita ada ini. Bila sampai ke situ, akhirnya merenggangkan kita untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sifat itu mencari dunia untuk balik ke akhirat, insya-Allah dalam harta kita ada ruang untuk itu buat kebaikan. Makna harta itu boleh bantu orang, harta itu boleh tolong orang, harta itu boleh buat kebaikan. Sebab apa? Harta adalah alat. Ad-dunya mazra'atil akhir. Dunia tempat bercucuk tanam untuk negeri. Jadi harta itu boleh bawa ke negeri akhirat dengan syarat sifatnya zuhud. Kalau sifat tak zuhud, inilah harta banyak mana pun tak pernah cukup, dan kita guna harta untuk benda-benda yang melanggar perintah Allah. Itu yang paling kita takuti. Jadi patut harta itu bawa ke negeri akhirat, tapi harta menjauhkan dari negeri akhirat. Itu yang paling takut. Jadi kena ada sifat zuhud. Jadi kita bersyukur Allah bagi nikmat harta, dan kita lazimkan nikmat harta itu untuk buat kebaikan. Sebab itulah dalam harta ada zakat, dalam harta ada infak. Jadi nombor satu yang wajib zakat. Zakat pendapatan ke, zakat perniagaan ke, zakat binatang ke, artinya ada zakat. Zakat itu untuk barakah dalam harta kita. Mana? Apa mana barakah? Allah tambah lagi kebaikan. Dengan sebab mungkin kita berinfak, kita berterima dengan harta. Jadi ketambahan itu namanya barakah dalam harta ini. Jadi harta tidak mengongkong dia untuk buat amal baik di sisi Allah. Tapi kalau harta mengongkong dia, ini problem pada kita. Akhirnya makin jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak semua kita ini jadi kaya sampai boleh keluar zakat, tangan di atas lebih baik tangan di bawah, bukan penerima. Agar hidup kita ini Allah berkata. Tapi kalau tak sampai ke situ, paling tidak hidup kita mesti ada sifat zuhud, mesti ada sifat. Barulah hidup kita bergerak ke arah yang Allah redai. Dua. Nombor tiga, Nabi berkata, wa bassarahu ayubahu. Diberi penglihatan, nampak aib kita, nampak kurangnya kita ini dalam hidup kita. Maknanya itu tadi kita balik tadi muhasabah. Jadi mata yang menangis malam kerana takut kepada Allah, mata yang menangis kerana banyak dosa. Jadi Allah tunjukkan mata hati kita ini nampak aib kita, bukan nampak aib orang lain. Masalah kita sekarang, aib orang kita nampak, aib kita tak nampak. Akhirnya timbul fitnah, timbul mengumpat, timbul kata hudu, timbul dengki, macam-macam penyakit mazmumah akan timbul bila hanya nampak buruk orang. Jadi Nabi ajar kita, tunjukkan pada kita biar nampak aib kita. Biar nampak aib kita, kita rasa nak baiki hidup kita ke landasan yang Allah redai. Jadi ini prosesnya muhasabah.
renung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita sama-sama buat. Malam-malam bangun renung, banyak dosa aku ya Allah, banyak jahat aku ya Allah, banyak benda kita buat lagi kan. Renung balik mana tak betul cakap aku leza sangat kan. Komplain je aku ni ya Allah kan, minta ampun. Kalau kita tak nampak situ, kita rasa kita ni betul semua. Akhir bergaduh orang lah kan. Dalam WhatsApp pun bergaduh, dalam cakap pun bergaduh kan. Tak rasa kita ni buruk. Kalau kata kita ni buruk, kita ada sifat tawaduk, rendah diri. Kita cakap pun tak rasa kita hebat sangat. Walaupun orang tengok kita hebat, tapi orang itu sifat tawaduk, rendah je diri dia. Tapi memang kita rasa dia hebat, tapi dia tak pernah tunjuk hebat. Artinya ada sifat muhasabah kan. Dalam bahasa apa pun digunakan pergaulannya mesti sifat tawaduk. Sebab dia rasa bila mati sama je kita ni. Kain putih semua. Mungkin yang usung kita buat kubur itu, orang yang kita geram kat dia, orang yang kita marah kat dia, itulah yang mana-mana kita mungkin yang usung kita kubur. Jadi hidup ini kena ada sifat hisab diri. Kalau situ ada, kita akan jadi orang yang Nabi kata bergerak ke arah kebaikan. Jadi 3 lorong untuk jadi baik. Kita simpulkan. Pertama, faqahahu fid din, faham agama. Yang kedua, dunia, sifatnya zuhud. Yang ketiga, renung diri, nampak kekurangan. Jadi 3 ini insya-Allah Nabi kata iza aradallahu bi abdin khairan, insya-Allah orang ini bergerak untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hidupnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita faham pagi ini 2 perkara. 1, 3 mata Allah tidak azab. Yang kedua, 3 perkara penyebab untuk kita jadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukuplah setakat itu. Yang baik adalah kelemahan saya sendiri. Kalau saya salah cakap, minta banyak-banyak kan. Kita duduk dekat ni kan. Salah cakap, salah bergaul ke, salah buat kereta laju sikit ke, tak nampak orang ke, saya minta maaf banyak lah kan. Kita duduk kan, tak tegur ke, tak salam ke. Jadi biasalah, hidup ni mesti ada salah silap. Jadi tegurlah saya kalau salah dalam segala-gala perkara, insya-Allah. Kita nak semua kita ni sepakat untuk buat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita sepakat nak penuhkan surau kita, nak penuhkan rumah Allah kita. Sekarang ni kita ada berapa sah? 3 sah, 4 sah. Kita target biar penuh sampai ke belakang dah, insya-Allah. Satu masa bila tu tak apalah. Kita tak target dulu. Maknanya biar penuh sampai belakang kan. Penuh ruang solat ini, alhamdulillah. Kalau kira penduduk ramai dah, kita penuh dulu. Surah kami pun tak penuh juga, baru 3 sah dah. 3 sah kali 22 baru 66 orang. 7 sah ruang solat itu. 7 sah, ada 4 lagi kosong. 4 lagi kali 22 berapa? Dekat 100. Jadi kalau ramai sikit 4 sah setengah. Ada 2 sah setengah tak penuh. 2 sah setengah dalam 50 orang lagi, baru penuh orang solat kan. Jadi kita bakal yang kita ada ni, kita istiqamah selagi tu bersiap. Yang belum sampai kita doa biar boleh sampai untuk sama-sama. Itulah kita nak bergerak ke arah kebaikan. Jadi bermula tadi syaratnya ada ilmu. Datang sini ada kelas, kita dengar kan. Kalau rasa tak puas hati, tegur kan secara hikmah. Mudah-mudahan akhirnya kita akan bergerak ke arah kebaikan. Itulah kita nak, niat kita dalam hidup sebagai manusia. Mudah-mudahan sesi 20 menjadi tempat yang kita hidup dalam keadaan kita sama-sama tawaduk untuk dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang berada kelemahan. Saya aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير.